Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diberikan kesempatan untuk bersua muka, bertemu mata dalam program yang sangat berfaedah ini, iaitu program E-Class Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. InsyaAllah hari ini pelajar-pelajar akan bersama Ustaz, iaitu Ustaz Muhammad Azhar bin Muhammad Azin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Keting untuk membimbing pelajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3. Untuk slot hari ini, insya-Allah pelajar-pelajar akan didedahkan dengan mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3 untuk tajuk yang ketiga, iaitu Hukum Mat. Suka Ustaz peringatkan pada pelajar-pelajar, pelajaran hari ini adalah merujuk kepada buku teks tingkatan 3 mulai halaman 13 hingga 17. Baiklah, agar pelajaran kita lebih berfokus, suka Ustaz peringatkan tentang objektif pelajaran kita hari ini, iaitu selepas selesai sahaja kita melihat belajar nanti, Ustaz mengharapkan pelajar-pelajar dapat menjelaskan maksud dan cara bacaan hukum tajwid berikut beserta contoh. Yang pertama, hukum mat asli. Yang kedua, hukum mat arid lis-sukun. Yang ketiga, hukum mat wajib muttasil. Dan yang keempat, hukum mat jaiz munfasil. Yang kelima, hukum mat lin. Yang keenam, hukum mat iwad. Dan yang ketujuh, hukum mat badal. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita mempelajari hukum mat ini secara lebih mendalam, ada 3 persoalan asas yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu agar pembelajaran dalam hukum mat ini akan menjadi lebih jelas. Iaitu apa yang perlu pelajar tahu terlebih dahulu ialah maksud hukum mat, hukum huruf-huruf mat dan pembahagian hukum mat. Baiklah, sekarang mari kita melihat isi pertama pelajaran kita pada hari ini, iaitu memahami maksud atau pengertian hukum mat. Maksud hukum mat pada bahasa ialah penambahan atau pemanjangan. Manakala pada istilah ialah memanjangkan suara pada huruf mat atau huruf lin. Maksudnya, apabila kita membaca Al-Quran dan kita melalui perkataan yang mengandungi hukum mat ini, kita akan membaca perkataan tersebut dengan panjang. Sama ada panjangnya, sama ada kita membaca dengan 2 harakat, atau 4 harakat, atau 6 harakat. Okey, seterusnya pelajar-pelajar sekalian, tahukah pelajar apakah huruf-huruf mat dan huruf lin tadi yang diperkatakan pada takrifan tadi? Apakah yang dikatakan huruf mat dan apakah yang dikatakan huruf lin? Baik. Huruf mat ialah huruf yang mana huruf mat ada 3 ada 3 pelajar. Alif, waw, ya. Yang mana sebelum huruf alif ada baris di atas. Sebelum huruf waw ada baris di hadapan dan sebelum huruf ya ada baris di bawah. Jadi alif, waw, ya ini akan menjadi huruf mat sekiranya cukup syarat-syarat tadi, iaitu sebelum huruf alif ada baris di atas, sebelum huruf waw ada baris di hadapan, sebelum huruf ya ada baris di bawah. Okey. Yang kedua, huruf lin. Apakah yang dimaksudkan dengan huruf lin? Huruf lin ialah waw dan ya. Yang mana waw dan ya ni biasanya kalau kita belajar bahasa Arab, sebelum huruf waw biasanya adanya baris depan
dan sebelum huruf ya adanya baris di bawah. Tetapi dalam masalah hukum mat ini berbeza sedikit, iaitu waw dan ya kedua-duanya sebelumnya adalah berbaris di atas. Jadi kalau adanya begini, ini adalah merupakan huruf lin. Nanti kita akan lihat dalam hukum mat lin nanti selepas ini. Baik, diharapkan pelajar-pelajar sudah jelas tentang 3 masalah utama tentang hukum mat tadi. Sekarang kita lihat pula kepada pembahagian hukum mat secara umum. Secara amnya, hukum mat terbahagi kepada 2 bahagian yang utama, iaitu mat asli dan mat far'i. Okey. Mat asli, yang pertama mat asli atau juga disebut sebagai mat tabi'i, dan yang kedua mat far'i. Mat far'i ni pula ada 10 jenis, 10 bahagian. Yang pertama dinamakan sebagai mat wajib muttasil. Yang kedua mat jaiz munfasil. Yang ketiga mat badal. Yang keempat mat arid lis-sukun. Yang kelima mat lin. Yang keenam mat iwad. Yang ketujuh mat lazim kalimi. Yang ke-8 mat lazim harfi. Yang ke-9 mat farq. Dan yang ke-10 mat silah. Baiklah, 3 asas utama hukum mat ini telah selesai. Sekarang kita pergi kepada perbincangan yang lebih khusus kepada hukum mat ini. Okey. Yang pertama kita nak lihat kepada mat asli atau mat tabi'i. Kita pergi secara khusus sekarang ni. Apa yang dikatakan bagaimana terjadinya mat asli atau mat tabi'i. Ya, lihat maksudnya. Iaitulah mat asli ni kita memanjangkan suara pada huruf mat dalam keadaan-keadaan berikut. Ya, ada 3 keadaan. Yang pertama, alif. Alif yang didahului dengan baris di atas sebelumnya. Contohnya qala. Cuba pelajar perhatikan. Qala, ejaan qaf alif lam. Alif di tengah tu adalah merupakan huruf mat kerana sebelumnya adalah berbaris di atas. Qaf tersebut berbaris di atas. Okey, yang kedua, waw. Waw yang didahului dengan baris depan. Contohnya yaqulu, yaqulu. Okey, perhatikan huruf waw itu sebelumnya qaf itu berbaris depan. Dan yang ketiga, ya yang didahului dengan baris bawah. Cuba perhatikan. Contohnya qila. Qila, ya. Ya sebelum huruf ya, qaf itu berbaris di bawah. Jadi ini semua 3 keadaan ini menunjukkan ini adalah hukum mat asli. Jadi pelajar-pelajar kiaslah semasa pelajar-pelajar membaca Al-Quran, sekiranya pelajar terjumpa perkataan-perkataan lain, bukan hanya qala, yaqulu, qila sahaja. Pelajar-pelajar terjumpa perkataan lain semasa membaca Al-Quran, maka sekiranya ada syarat ini, iaitu sebelum huruf alif adanya baris di atas, sebelum huruf waw adanya baris di hadapan, dan sebelum huruf ya adanya baris di bawah. Ini adalah merupakan hukum di sini merupakan hukum mat asli. Jadi pelajar mesti membacanya dengan 2 harakat. Ya, dibaca dengan 2 harakat. Kalau pelajar membaca lebih daripada 2 harakat ataupun kurang daripada 2 harakat, maka bacaan pelajar tidak menepati kehendak hukum tajwid. Ya. Jadi qala, 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 qala kita baca yaqulu, qila. Jadi 2 harakat sahaja, ya. Jadi untuk perhatian pada semua pelajar, sebenarnya hukum mat asli ini terdapat terlalu banyak di dalam Al-Quran. Mungkin dalam setiap baris Al-Quran yang kita baca adanya hukum mat asli ini.
Jadi sedikit tambahan, bagaimana kita hendak mengenal tanda-tanda mat asli ini dalam Al-Quran yang kita sedang guna sekarang. Bagaimana cara kita nak mengenali supaya kita tidak tersalah baca nanti. Okey, yang pertama huruf mat. Panduannya ialah yang pertama huruf mat, alif, waw, ya yang tidak berbaris di atas. Seperti qala, yaqulu, qila. Cuba pelajar perhatikan pada perkataan qala, alif tu tidak diletakkan baris. Yaqulu, waw tu tidak diletakkan baris. Dan qila, ya tu di tengah tu tidak diletakkan baris. Ini terdapat dalam Mashaf Utsmani yang kita guna sekarang. Jadi kalau adanya perkara ini, maka ini adalah hukumnya adalah mat asli. Baik, yang kedua, terdapat tanda huruf alif kecil. Alif kecil seperti as-sirata. Di atas huruf ra ada alif kecil, alif kecil. Adanya waw kecil seperti yalwuna. Selepas huruf waw ada waw kecil. Dan ya kecil iaitu seperti yuhyi. Selepas huruf ya ada tanda ya kecil. Ini menunjukkan perkataan ini merupakan perkataan yang terdapatnya hukum mat asli dalamnya. Okey. Yang ketiga, peringatan, huruf ziyadah, yakni huruf tambahan yang bertanda sukun. Sukun ni adalah tanda mati bulat. Tanda mati bulat adalah bukan huruf mat. Seperti ulaika afain. Ulaika, perhatikan huruf di atas huruf waw ada tanda sukun bulat kecil. Ada tanda mati sukun bulat kecil. Dan di atas huruf ya ada tanda sukun bulat kecil. Ini menandakan bukan huruf mat di sini. Perhatikan, bukan huruf mat di sini. Bukan huruf mat. Jadi pelajar apabila berjumpa dengan perkataan ini, jangan baca panjang. Jangan baca ulaika afain. Okey, jangan. Terus baca dengan ulaika afain. Okey. Ustaz rasa pelajar semua sudah faham tentang mat asli. Sekarang kita beralih pula kepada mat far'i. Okey, mat far'i. Kita lihat maksud mat far'i. Mat far'i ialah memanjangkan suara pada huruf mat yang bertemu selepasnya huruf hamzah atau huruf lain yang bertanda sukun. Okey, sekali lagi, memanjangkan suara pada huruf mat yang bertemu selepasnya huruf hamzah atau huruf lain yang bertanda sukun. Okey, contohnya contoh, cuba pelajar lihat. Contoh ni huruf wajaa, wajaa amin. Okey, wajaa amin tu selepas huruf mat. Mana huruf mat? Di mana huruf mat? Itulah jaa tu alif di tengah. Jim, alif, hamzah. Di tengah-tengah tu, alif di tengah tu huruf mat. Kenapa huruf mat? Kerana sebelumnya jim itu berbaris di atas. Dan cuba perhatikan, selepas huruf mat itu terdapatnya hamzah. Hamzah, adanya hamzah. Ini adalah salah satu contoh yang terdapat dalam hukum mat far'i. Nanti kita lihat seterusnya lah selepas ini apa hukum mat ini. Okey, sekarang Ustaz nak terangkan pula tentang bahagian-bahagian mat far'i ini. Tadi kita dah lihat pada sesi awal tadi, hukum mat far'i ini, mat far'i ada 10 bahagian, 10 jenis. Sekarang kita lihat satu persatu mengikut silibus kita. Yang pertama, mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Ingat sebab nanti pelajar-pelajar mungkin akan
tersalah ataupun tersalah baca selepas ini, sebab nanti yang kedua ada mat jaiz munfasil. Cuba kena ingat balik, muttasil. Muttasil maknanya bersambung. Okey, apa dia mat wajib muttasil? Mat wajib muttasil berlaku apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah ataupun satu perkataan. Okey. Huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Okey, cuba perhatikan contoh yang diberi, al-malaikati, as-sama'u, si'at, su'in. Okey, cuba perhatikan. Baik. Saya ambil yang kedua dulu, as-sama'i, as-sama'. As-sama' selepas huruf mat adanya hamzah. Okey, dalam perkataan yang sama. Si'at, sebelum huruf selepas huruf mat adanya hamzah, Su'in, selepas huruf mat adanya hamzah. Okey. Mungkin pelajar nampak dengan jelas. Tapi perkataan al-malaikah, okey, al-malaikah dia, al-malaikah atas ni, al-malaikah mungkin pelajar tak nampak. Di manakah huruf mat pada perkataan tersebut? Okey, al-malaikah sebab tak nampak. Okey, sebenarnya al-malaikah kalau kita belajar bahasa Arab, al-malaikah ini ditulis dengan alif lam mim lam alif, hamzah kaf ta. Okey, alif lam mim lam alif, hamzah kaf ta. Jadi lam alif. Lam alif itulah yang menunjukkan situ adanya hukum mat. Cuma dalam Quran Resam Osmani, al-malaikah ditulis dengan alif lam mim lam hamzah kaf ta. Tidak ditulis sebagaimana yang kita belajar bahasa Arab. Okey. Jadi apabila terjumpa perkataan yang begini, hukum mat wajib muttasil ini, pelajar mesti membacanya sama ada 4 ataupun 5 harakat. Okey. 4 ataupun 5 harakat. Boleh? Okey, seterusnya kita pergi pada mat jaiz munfasil. Okey. Mat jaiz munfasil berlaku apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah pada dua kalimah atau perkataan yang berasingan. Okey. Mat jaiz munfasil. Okey, ingat dah? Ingat munfasil. Kalau yang pertama tadi mat wajib muttasil. Mat jaiz munfasil. Munfasil maknanya bercerai. Jadi kita untuk memahami mat jaiz munfasil ni, kita lihat contoh. Contohnya ku anfusakum. Ku anfusakum. Okey, yang kedua, bima anzalallah. Yang ketiga, qalu ataj'alu. Yang keempat, summastawa ila. Baik, cuba tengok perkataan ku anfusakum. Ku anfusakum, selepas huruf mat ada je hamzah pada perkataan yang berlainan. Perkataan yang kedua, bima anzalallah, adanya huruf hamzah selepas huruf mat. Hamzah ini terdapat pada perkataan yang berasingan pada bima. Qalu, huruf mat, ada je hamzah selepas huruf mat, yang mana hamzah tersebut terdapat pada perkataan yang berlainan. Begitu juga yang keempat, summastawa ila sama, hamzah terdapat pada ila, perkataan yang berlainan. Macam mana kita nak kenal perkataan yang sama atau perkataan yang berlainan? Biasanya beginilah sebenarnya, apabila kita melihat perkataan dalam Al-Quran ataupun apa-apa sekalipun, apabila sesuatu perkataan itu adanya suatu pemisah. Biasanya ada pemisah. Ada satu perkataan dia ada pemisah, itu menunjukkan ia adalah perkataan yang berlainan. Jadi bagaimana cara untuk membaca mat jaiz munfasil ini? Okey, cara membacanya ialah
pelajar apabila jumpa perkataan ini kena baca dengan 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Macam mana caranya? Cuba kita sebut sama-sama. Ku anfusakum bima anzalallah. Qalu ataj'alu summastawa ila sama. Jadi itulah cara apabila kita membaca hukum mat jaiz munfasil ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada peringatan nota tambahan ya, peringatan tambahan huruf ha, okey. Ha ataupun huruf ya dalam beberapa keadaan kalimah juga ialah mat jaiz munfasil. Dibaca 4 atau 5 harakat tanpa memutuskan bacaan pada kalimah yang pertama kerana huruf-huruf tersebut merupakan gabungan dua kalimah. Ya, contoh, ni kena ingat betul ya, ingat baik-baik. Baik, perkataan haulai. Okey, haulai ya ayyuha. Okey, dua perkataan ini selalunya ramai orang tak kenal. Ini merupakan hukum mat jaiz munfasil. Sebab apa? Hukum mat jaiz munfasil asalnya haulai, kalau kita belajar bahasa Arab, sebenarnya asas perkataan ini dia ada dua perkataan. Ha alif dengan ulai. Ejaannya ula alif waw lam alif hamzah. Ha, tetapi di dalam Al-Quran haulai ini ditulis dengan ha hamzah wa lam alif hamzah. Begitu juga ya ayyuhan nas. Ya ni dalam bahasa Arab kita akan baca, kita akan tulis ya alif hamzah alif ya ha alif. Dua perkataan, tetapi dalam bahasa Arab Rasam Osmani ia ditulis dengan satu perkataan. Jadi untuk hukumnya kembali kepada asal, iaitu kedua-duanya ini ialah haulai dan ya ayyuhan nas merupakan hukum mat jaiz munfasil. Okey, seterusnya kita lihat pada mat badal. Mat badal berlaku apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mat dalam satu kalimah ataupun satu perkataan. Ya, Ustaz ulang. Berlakunya apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mat dalam satu kalimah atau satu perkataan. Kita lihat contoh ya, lihat contoh. Lihat contoh ni. Contoh pada skrin masing-masing. Okey. Amana. Okey, amana. Yang kedua ini hamzah bertemu dengan alif. Amana. Adama. Hamzah bertemu dengan waw. Utu. Wa uzu. Hamzah bertemu dengan ya. Imanan. Kul'i. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar sekalian, untuk mat badal ni dalam Al-Quran ia sudah ditulis begitu. Jadi asalnya perkataan amana ni sebenarnya adalah hamzah dia bertemu dengan huruf alif. Huruf mat sebelumnya tu ada huruf mat, jadi ianya tidak susah kepada kita. Tidak susah. Memang sudah ditulis dengan tetap begini, amana. Dan biasanya apabila kita jumpa perkataan ini, kita terus akan membacanya dengan dua harakat. Dengan dua harakat sahaja ya, jangan baca lebih daripada dua harakat. Okey, seterusnya yang keempat. Mad arid lis sukun. Okey, saya ulang. Mad arid lis sukun. Bila berlakunya hukum mad arid lis sukun ini? Berlakunya apabila huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah di akhir kalimah dan dibaca secara wakaf. Okey. Huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah, Ustaz? Tak faham saya. Okey. Huruf hijaiyah ni huruf-huruf alif bata yang kita belajar bahasa Arab itulah, yang kita ngaji Quran. Alif bata itu adalah huruf hijaiyah. Ada berapa semuanya? 28 ya. Ya, 28. Itulah huruf hijaiyah. Ia bertemu dengan huruf hijaiyah di akhir kalimah
yang dibaca secara wakaf ataupun berhenti. Apabila kita berhenti dengan perkataan ini, dengan huruf ini, maka dia melahirkan hukum mad arid lisukun. Lihat contoh Cuba lihat contoh. Cuba lihat contoh ni. Contoh iaitulah yang pertama khaliduna. Okey, yang kedua syai'in alimun. Okey, yang ketiga al-mubinu, yang keempat hina manasin. Okey. Okey, Ustaz nak tanya pelajar-pelajar sekalian. Ustaz nak tanya pelajar-pelajar sekalian. Bagaimana cara pelajar berhenti pada perkataan khaliduna? Kalau kita nak berhentikan bacaan di situ. Macam mana berhenti? Tentulah antara cara kita memberhentikan bacaan Al-Quran ialah kita matikan huruf yang terakhir. Khalidun. Kita matikan huruf yang terakhir. Itu cara kita berhenti bila kita membaca Al-Quran. Syai'in alim, al-mubin, hina manas. Okey, caranya kita berhenti, apabila kita berhenti, kita matikan. Itu yang dia kata dibaca secara wakaf. Apabila kalau perkataan ini kita tak berhenti, kita sambung terus, dia akan hidup. Nun itu akan hidup. Sekarang ni apabila kita berhenti, nun ni akan mati, mim ni akan mati, nun tu mati dan sad tu akan mati. Dan ini, keadaan ini kita katakan wujudnya hukum mad arid lisukun. Bagaimana cara membaca bagi hukum-hukum ini? Kita ada 3 kaedah, 3 cara membaca. 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Khaliduna ni boleh kita baca dengan khalidun, itu 2 harakat. Khalidun boleh kita baca 4 harakat, ataupun kita baca khalidun 6 harakat. Boleh pilih. Cuma Ustaz ingatkan, apabila kita membaca Al-Quran, sekiranya kita memilih untuk membaca mad arid lisukun ini dengan 4 harakat, maka kita bacalah kesemuanya dengan 4 harakat. Barulah nampak harmoni bacaan kita. Janganlah hukum mad arid lisukun yang pertama kita baca 2 harakat, yang kedua kita baca 4 harakat, yang ketiga kita baca 6 harakat, yang keempat kita baca 4 harakat. Jadi nampak tidak harmoni bacaan kita. Okey, yang kelima mad lin. Mad lin berlaku apabila huruf lin. Huruf lin, ingat tadi awal-awal kita berjumpa dengan huruf lin, iaitulah waw dan ya, bertanda sukun yang didahului sebelumnya huruf yang berbaris di atas dan dibaca secara wakaf. Berlaku apabila huruf lin, waw dan ya yang bertanda sukun. Sukun ni maknanya tanda mati, tanda mati, didahului sebelumnya huruf berbaris di atas. Sebelumnya ada huruf berbaris di atas dan dibaca secara wakaf. Syaratnya mestilah kita baca secara wakaf. Contoh, kita lihat contoh huruf waw. Khauf. Khauf. Okey. Dairatus saw. Okey, itu mad lin bagi huruf waw. Dan bagi huruf ya, Quraisy, al-bait. Okey, cuba perhatikan. Kita sebelum huruf mad tadi, huruf lin tadi, waw tadi, adanya berbaris di atas. Sebelum huruf ya adanya baris di atas. Ini menunjukkan di sini adanya hukum mad lin. Apabila kita hentikan bacaan, maka di sini akan wujudlah hukum mad lin. Tapi ingat, kalau sekiranya pelajar tidak menghentikan bacaan, pelajar sambung terus, maka mad lin tidak wujud. Kalau sambung terus, tidak wujud mad lin ini. Jadi, bagaimana cara membaca hukum mad lin ini? Kita boleh baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Seterusnya, mad iwad. Mad iwad berlaku apabila huruf mad yang berbaris 2 di atas dibaca dengan baris 1 di atas ketika wakaf dengan bacaan mad. Hukum mad yang berbaris 2 di atas
dibaca dengan baris satu di atas ketika wakaf dengan bacaan mat. Okey, ingat hukum mat yang berbaris dua di atas dibaca dengan baris satu di atas ketika wakaf, ketika kita berhenti. Ini hukum mat iwad. Okay, contoh, lihat contoh. Wan-nazi'ati gharqa. Asalnya wan-nazi'ati gharqan. Bila kita berhenti, wan-nazi'ati gharqa, kita buang satu baris, tinggalkan satu baris. Jadi kita baca dengan dua harakat. Haba'an mumbassa. Okey, kita asalnya bassa tu baris berbaris dua di atas, kita buang satu baris, tinggalkan satu baris. Jadi kita baca dengan dua harakat. Ajalim musamma. Okey, begitu juga insya'a. Okey, Ustaz nak peringatkan untuk insya'a. Okey, hamzah berbaris dua di atas. Ramai yang Ustaz dengar pelajar-pelajar membaca perkataan yang sebegini dengan matikan huruf hamzah. Insya. Ingat kalau bacaan matikan huruf ni dengan insya, salah bacaan tu. Yang sepatutnya kena baca dengan insya. Okey, buang satu baris, tinggalkan satu baris. Jadi berbaca dengan baris satu di atas, sekadar dua harakat sahaja. Okey. Jadi Ustaz rasa pelajar-pelajar sudah mendapat, sudah memahami hukum mat yang telah Ustaz terangkan sebentar tadi. Jadi untuk kefahaman yang lebih jelas, baca dan fahami buku teks untuk tajuk ini di halaman 13 hingga 17. Ya, baca dan fahami, tanya Ustaz masing-masing buku teks muka surat 13 hingga 17. Jadi sebagai kesimpulannya, pelajar-pelajar mestilah melengkapkan pengetahuan berkaitan dengan ilmu tajwid ini. Tak kiralah sama ada hukum mat ataupun lain-lain lagi, kerana ia akan memberikan kesempurnaan kepada kita apabila kita membaca Al-Quran. Ya, insya-Allah apabila kita mempelajarinya, kita dapat membaca Quran dengan baik, insya-Allah bacaan kita mendapat pahala dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sudah sampaikan hari ini memberi manfaat kepada semua pelajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.